Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. It's me, Ika Lee here. Hai, Assalamualaikum Sawadi. Cha. What's up, horror gang? Diam boleh tak? Aku konten berantai Amirul Syakir, part Amirul Syakir. Okay, go. What's up, horror gang? Okay. Assalamualaikum semua pada yang datang. Okay, sebelum kita mula, kita sekarang berada di mana? Section 36. Section 36. Actually, this is sebuah kebun lah. So, konten berantai ni, we choose place yang actually berisiko. Yang sebenarnya untuk orang macam Kek Nan, Ika yang boleh nampak, memang nampak tadi sebelum giliran saya. Sialah yang belakang ni. Okay, Ika banyak komplain pasal something kat belakang. Kek Nan pula kata ada pontianak yang sedang peek kat situ. And also ada something kat belakang saya juga. Anyway, thank you so much kepada Apa Cerita Production. Saya dan Kek Nan dulu selalu rajin buat reaction pada korang dan korang bagikan merchandise ni. Please support them. Okay, ni adalah kisah. Did you hear that? Yeah. Dia sangat marah bila Nan Okay, tunjukkan diri dia. so let it be lah. Okay, so cerita saya ni kita tengah cerita tentang spesifik. Oh, sorry gang. Dekat belakang saya tu bunyi like they throw the rock dekat atas. Kita betul. So, cerita pasal saya. Okay, konten saya. Okay, kali ni nak cerita pasal side saya lah. Dia macam ni lah. Benda yang dekat saya ni juga mengajar bahawa saya ni tak adalah perlukan kawan sangat. That's why saya ni ada kawan ada. Nak kata kawan baik, tak boleh jadi kawan rapat. Kalau rapat, tak boleh jadi baik. There's no such thing as besties dalam kehidupan saya. Tapi saya redha setiap benda yang Allah izinkan tu ada hikmah dia. Cumanya saya berkawan dengan Kek Nan dan juga Ika Lee ni lama. Apa yang dimaksudkan lama adalah selalunya sampai satu tahap, jikalau saya dah tunjuk saya punya side setan saya, jahat saya, kejam saya, manipulatif saya. Basically macam kalau aku dah tunjuk perangai panas baran aku, manipulatif ke, licik ke, ada macam itulah. Sampai tahap aku dah menjerit, mengamuk, aggressiveness aku ni selalunya siapa yang nak kawan kan. Tapi aku bersyukur pada Tuhan sebabkan Kek Nan dengan Ika Lee antara mereka yang masih berkawan dengan aku, bahkan rapat dengan aku tapi masih boleh bertahan. Kita bawa balik pada hari kejadian. Hari kejadian itu memang betul aku ni horror gang. Sebenarnya memang aku sejenis tak tunjuk sangat, tapi aku sayang kawan. Antara orang kalau aku sayang, dia dapat rasa masakan aku. So aku memang suka masak. So pada hari itu kita ada Adam, masa masih duduk di studio kan. Saya masak apa semua. Apa sahaja Kek Nan buat dengan orang lain kadang-kadang boleh trigger aku tau. Cuma this is the time yang aku rasa macam shit, takkan aku asyik nak ikut je. Setiap kali aku sakit hati aku nak sound Kek Nan, which is not good. So aku tend to tahan diri aku. And every time aku rasa sakit kat sini ke, sakit kat sini ke apa ke, aku akan menyendiri. Tapi aku tak pergi mana. I love my car, my lovely car, my V tu. So aku akan duduk dalam kereta aku. Yang viral tu. Yang viral tu. Yang terkajun tu. Yang terkajun tu. Mana perempuan tu sekarang? Tapi aku pun tak berapa boleh ingat sedetail diorang. Aku just ingat detail pada hari kejadian. So this is where it's build up lah. Tak nak cerita banyak sangat sebab korang dah banyak daripada Ika dengan Kek Nan. So fast forward, pada waktu malam itu juga memang saya dengar daripada Ika
hampa ada rasa tak tadi? Macam something benda yang macam dia kata berat, bahang, benda yang macam bayang hitam, something like that. Dan aku pula sebelum Ika cakap tu, walaupun aku duduk di luar studio menghadap ke luar, aku dapat rasa there is something lembaga hitam, tak tahu kenapa dapat visual yang sedang berdiri di antara bilik editing aku dengan bilik Rehat Kek Nan. Dia kat tengah-tengah tu. Pada malam itu aku memang cakap dengan Nan, aku nak belah saja sebab aku rasa serabut. So Kek Nan terasa lah. Tapi Kek Nan ni as a kawan is good lah. Orang kata seorang kawan kalau terasa ke apa. Tapi kalau dia ekstra terasa, sama ada ekstra sedih, ekstra marah, ni aku cakap jujur je lah, kadang-kadang Kek Nan ni boleh jadi ekstra jealous. Macam aku ni pun kadang ada tunjuk simptom macam tu, which kita orang tahu that is not us. Whatever yang ada dekat Kek Nan, whatever yang ada dekat aku adalah as long as we bergaduh. Sebab the misi, aku cerita ni sakit belakang. Cause you can't cerita pasal dia memang akan attack kau. So misi dua-dua benda ni, benda apa yang dekat Kek Nan, shit. Benda apa yang ada dekat, shit. Benda apa yang ada dekat Kek Nan, misi dia adalah sedih, menyendiri, sorang-sorang, rasa teruk, and then until boleh datangkan perasaan suicidal thought. Okay, untuk musnahkan diri sendiri. Aku punya pula, asalkan aku sorang-sorang, dia banyak mengganggu nafsu syahwat aku, which is aku mengaku jujur je lah, aku banyak bertarung daripada dulu lagi. Tapi bila aku baik dengan seseorang perempuan, dia ada sedikit macam nak suruh aku lakukan benda-benda yang tak baik dengan perempuan. If aku tak buat, if aku kawan kau tu niat ikhlas, memang aku sayang, tapi sayang sebagai seorang kawan, tak suka. Daripada korang tak bermaksiat, macam tu lah kan, lebih baik korang ni jangan kawan, jangan rapat. So whatever benda ni adalah dia suka menumpang juga benda-benda yang tak baik berlaku. So if either aku buat benda jahat dengan perempuan, which alhamdulillah sampai hari ni aku masih jaga dengan perempuan, Perawan lagi. perempuan, or jangan kawan terus. Sama ada kawan lelaki atau kawan perempuan. Basically dia tidak mahu yang aku ni ada kawan yang boleh aku borak, boleh aku jumpa lepak, you know. Tapi alhamdulillah, syukurlah, bagi aku hikmah dia, Allah Subhanahu Wa Taala train aku supaya jangan bergantung pada manusia. Aku ada masalah atas jadah cerita dengan dia. So kita bawa pada ikan siakap tadi tu. Okay, aku jenis kalau aku boleh let go, aku let go. Walaupun aku marah, better aku diam. So aku sama editing. Aku yang senang cerita lah, Kek Nan bayar aku gaji, janji aku buat kerja. Gaduh buat personal tu gaduh lah, tapi aku start buat kerja. So aku tengok Kek Nan pun tiba-tiba bawa balik. Aku just perasan Kek Nan tak ada kat studio. So I thought she balik rumah ke apa ke. Dan pagi-pagi tu dalam pukul 8 macam tu baru sampai rumah. Kira aku dekat situ dah start editing pukul 7. Lepas subuh lah, lepas main subuh. So aku dah start editing apa semua. Kek Nan cuba macam borak biasa je. Tiba-tiba mana datang ikan siakap ni? Why ikan siakap ni trigger dia? Aku nak mengusik je. Aku just mengusik je bahawa macam aku sebab Ika kan masa tu bertunang dengan si Zul Memerang. Zul Memerang kan kaki pancing. Dua-dua memang kaki pancing. So saja aku cakap, kau. Saja je aku trigger. Aku cakap kau. Kita orang kau tak ada kat rumah ni pasal lah. Aku saja cakap macam tu. Supaya aku tak nak Kek Nan ni kalau merajuk ke terasa ke sikit nak bawa diri. You gonna miss this opportunity. Itu sebenarnya sebab aku buat macam tu. So aku cakap macam ni, kau, kita orang sampai sempat pergi pancing ikan, pergi sungai dapat ni, siap-siap boleh siang ikan. Sebenarnya aku dah mula tunjuk aku buat lawak, merepek lah, tak logik. Dan aku tak sangka pula slow yang Kek Nan ni, dia ambil benda tu betul. Lepas tu betul ke Ika ni? Lepas tu aku bertukar sikit, cakap, yalah kita pancing kat pasar. So aku bayangkan dalam imaginasi aku, kita baring joran kat pasar. Ikan dah mati lah maksudnya. Aku nak buat lawak macam tu. Ikan pun menyokong lawak tu. Kita pergi pasar hang pergi mana? Dia punya trigger tu sebab wow, dalam keadaan aku tengah sedih, korang pun tak tanya aku mana ke, tak cari aku dah balik pun tak tanya apa khabar. Rupanya memang aku ni tak sebahagian daripada kehidupan kau. Aku tahu lah orang tak ada fikir apa. So Kek Nan terbawa-bawa benda ni ke petang. Tengah hari, yes. Sehari sebelum tu Kek Nan dah pun shooting dengan aku. Aku jaga dia 6 video satu hari. Tinggal masa edit upload. So Kek Nan ada bising sebab kadang-kadang dia bengang bila konten tak berjalan, idea tak berjalan, video tak jalan ke apa. Dia fikir pasal pendapatan dia dan sebagainya. Because she's a very good person.
Dia nak bayar gaji aku, nak tolong kawan-kawan, nak tolong duit studio, dia nak tolong family dan sebagainya. Aku tahu that what makes her macam push diri dia. So aku macam why not, aku bagi. Bayangkan korang edit video tu, berhenti bagi makan, suruh dia okay cuci muka, okay bagi fresh. So benda dah rekod. Tak tahu kenapa, sebabnya sangat tak logik, dia boleh cakap aku dah nak give. Kau faham tak Syakir, aku nak give up dengan YouTube. Ini kalau korang dengar daripada cerita Kate Nan pakai maskara lah, pakai apa tu tengah nangis-nangis tu kan. Aku tahu, cuma aku tunggu masa bila kau nak cakap dengan aku. Tapi dia nak cakap. So cara dia, aku bawa dia masuk bilik, cakap. Masuk bilik tu aku tutup lah. So aku sandar ke pintu. So Kate Nan borak dengan aku. Ketika itulah berborak. Ada something berbisik kat telinga aku. Sekarang Nik Nan, kau nak, aku ni senang je. You nak give up, you give up. You nak berambus, you berambus. Aku ni jenis simple. Tapi please, bagi aku satu sebab logik, strong reason. Kau nak belah, kau belah. Dia kata, kau faham tak? Aku stres duduk dalam studio. Aku nak keluar kerja. Aku nak keluar. Kau nak keluar lagi mana? Suka hati aku lagi mana? Pun kau peduli. So dia bawa lah kes daripada pasar tu, dia terasa punya. Sampai aku cakap, Nan, aku cakap pergi pasar tu, kau tak ingat kita beli lauk sekali? Masa tu lah aku beli ikan, which is hari sebelum tu. Aku ni memang kaki pergi pasar, beli makanan apa semua. So sekarang ni the jokes gone wrong lah, orang cakap. Dan dia kata, kau tak faham Syakir, aku dah berhari-hari dah aku fikir. 1 minggu ni aku fikir bahawa dia nak pergi mana dengan YouTube. Dia nak give up dengan career dia lah. Lagi mampus lah kerja ni semua. And kau nak buat video aku buat. Kau tak nak buat kau buat apa semua. Cakap, apa benda ni Nan? Cakap, aku editor kau, aku edit video kau, dan kau pula suka-suka hati kau. Macam-macam lah. Sebab saya pun pernah tak nak fikir pasal YouTube saya. Kate Nan yang sebenarnya ada push saya to realize I can still do content creating walaupun umur aku dah 30. Aku still have ideas. Sekarang ni orang yang nasihatkan aku pula buat perangai macam ni. So aku halang daripada keluar. Nan, saya cakap, aku duduk jauh pada kau Nan, sebab aku tak nak physical touch kau. Aku cakap elok ni. Tetapi dekat belakang aku ni macam ada something yang macam pergi sikit dia. Dia tak faham bahasa tu. Pukul dia. Tangan aku menggigil guys. Menggigil tangan. Nan, please Nan, kau tak malu ke Ika ada macam ni? Kau tak rasa kalau Ika ada je kita gaduh macam ni? Tolong Nan, aku pun tak baik Nan, tapi tak baik lah, tak syok lah kita asyik gaduh macam ni. Benda kecil je kot. Perempuan dia tak puas hati. Masa tu betul lah, ego dia dah memuncak dan sebagainya. Kita dengar daripada kisah Kate Nan tadi. Kalau korang tak pernah dengar, korang kena dengar dulu kisah Kate Nan. Sampai tahap memang betul buka pintu. Dan aku sampai bagi tahu Ika terpaksa. Sejenis aku tak suka sangat lah sampai orang ketiga nak campur. Itu selalu pilihan terakhir. Ika bukan tak tahu kan, dia bukan bodoh, dia bukan tak dengar, dia dengar. Tapi kalau kau suruh dia cakap, kau minta opinion dia bagi. So dah lama Ika cakap, hampa duduk sini, duduk orang sekali. Duduklah, aku bersila. Aku dah rasa hormat pada Ika pada ketika itu. Tapi Kate Nan ni pun sebenarnya dia ada hormat pada aku. Dia ada hormat pada kawan-kawan dia, pada Ika. Tapi pada situ aku tengok dia memang dia bebay gila. Apa dia cakap dia potong. Itu adalah tanda-tanda Kate Nan is not Kate Nan. Bila dia cakap dia potong. Dia cakap dia potong. Sebab dia tahu bila dia potong buat korang marah. Lepas tu Ika cakap, hampa ni, aku ni bukan siapa-siapa, hampa tahu tak? Cuba nak jinak-jinak dunia YouTube. Aku ni tiba-tiba dapat tahu Kate Nan ni siapa. Sekali aku kenal Amirul Syakir, hampa nama besar, tapi hampa kawan aku. Itu yang lebih menilai. Hampa bawa aku tak tahu nak pergi mana, tapi kerana aku ada hampa lah. Hampa ingat aku tak sedih kah tengok hampa semua macam ni? Lepas tu tentu Ika keluar mata. Ika keluar mata cakap, aku sedih tengok hampa lagu ni duk gaduh. Tak apalah kalau hampa gaduh je, aku nak letak mana? Siapa aku ni duk tengah-tengah? Tentu memang aku rasa macam fuck. Kalaulah boleh aku kawal lagi. Tapi Tuhan hanya tahu bahawa aku tak nafas tu. Memang kuat gila. Tapi Kate Nan potong lagi. Tak, kau kena faham Ika. Syakir ni dia cakap benda yang tak logik tau. Sampai tahap, Nan kau boleh diam tak? So sekarang ni aku tengah nak bagi sama banyak. Jangan ada Ika bias kat aku atau bias kat Kate Nan. Which is aku tahu Ika buat macam tu. Macam manalah tak nak macam tu. Kalau aku sampai dah tahap macam campur tangan sampai tersound dia, kau boleh diam tak? Sampai Ika cakap pun kau potong-potong tak ada hormat. Tak babe, masalah kau pun tak faham aku lah. Itulah kau pentingkan diri korang aja. So Kate Nan selalu cakap benda yang tak logik. At the end of the conversation, Ika kata, jom kita keluar. Kita pergi mana-mana, kita pergi makan ke apa. Aku pun lapar ni, itu kita keluar. Aku terasa lah aku dah perap ikan tu. So bila Ika ajak, still aku rasa macam better aku yang keluar. Sebab diorang tak tahu yang aku tengah struggle dengan apa sebenarnya. Macam shit, aku punya belikat tu macam ada benda tarik. Aku macam
tak tahan ni cakap. Jantung aku kuat ni. Disuruh aku jadi baran. Disuruh aku menjerit. Disuruh aku jadi gila. Which is aku pernah buat benda-benda ni pada kawan rapat baik, pada ex-ex aku dulu. Yang mana aku pernah cakap, dah terfikir untuk kahwin, mesti ada trigger satu side aku ni akan terkeluar. Ni ramai orang tak tahu apa yang aku struggle, mana datang je panas sebaran aku dan sebagainya. Tapi tu tak apa, tu nanti detail sangat. So aku rasa aku yang perlu daripada pakai kain ni. Nak pergi masuk bilik, aku nak tukar seluar. Tengok, Nan masih bersiap. Tak apalah, korang keluar, korang nak keluar, aku nak stay, aku keluar. Itulah masa aku dah tak tahan sangat. Aku rasa aku patut meletup sampai bam, letup muka Nan ke apa, sebab tak faham bahasa. Sebab dia akan bahayakan diri dia. Tapi aku tak nak. Aku tak nak sampai aku sakit. Sebab ada benda yang tengah push aku, suruh aku buat something. Kira aku macam boneka. So aku tak nak buat. Aku tak nak buat. Lepas tu Nan dekat pintu, aku dekat corner. Which is aku dah pakai seluar. Masa tu dah tukar apa semua. Nan, kau boleh tak jangan ikut ya, aku tak, kau sikit pun tak ambil ke apa Ika cakap tadi. Tak tu kau nak gimana? Biar aku yang keluar. Tak apa. Sebabkan aku rasa macam rasa macam boleh bagi tampar sikit, bagi sedar. Bukan tampar untuk aku nak saja abuse dia. Tapi aku tak nak. Sampai aku terkeluar mata. Nan, kau sikit tak fikir doh perasaan aku. Ya, mulut aku jahat, aku cakap. Ya, aku kasar. Sebab aku sayang kawan-kawan aku. Kadang-kadang aku terpaksa kasar dengan kau, tegas dengan kau. Sebab kalau aku layan kau punya benye, kau akan buat benda bodoh. Lepas tu terkeluar mata aku. Hanya Allah yang tahu. Kalau aku sampai terkeluar mata, bukan sebab sedih. Sebenarnya aku tengah tahan kemarahan yang terlalu kuat. Kek Nan masih lagi dengan pendirian ni. Dia nak keluar juga sendiri. Ika macam cuba nak naturalkan keadaan. Okey, jom kita keluar. Hangatlah rumah ni. Jom kita tiga-tiga keluar sama-sama. Masa tu lah aku cakap, dia bukannya nak keluar dengan kita pun. Alah, nak pergi mana ya? Sekati korang lah. Sekati korang sendiri. Masa tu barulah Kek Nan masuk kot bilik dia ke apa, aku tak ingat. Masa tu baru aku rasa belakang kepala lutut aku ni, tempat kita ni lipat kaki ni, macam ada orang potong urat kaki aku. Terus aku lumpuh. Bam, aku jatuh atas lantai. Keep in mind, dalam keadaan ni berlaku, aku sedar. Tapi aku tak boleh kontrol. So jangan ingat, kalau korang yang tak pandai bab-bab kena rasuk 50-50, subconscious ke dan sepenuhnya kena rasuk, tolonglah korang jangan judge based on pengetahuan korang tengok TV je. Kena rasuk je, jalan ke belakang lah, mengangkat lah, itu movie dik. Okay, so cerita daripada aku, semasa aku kena benda tu, aku nak bangun lah as a normal person. Apa hal ni? Tapi badan aku dah start macam menggelupur atas lantai macam tu. Macam aku nak panggil tolong, tapi aku tak nak keruhkan keadaan. Aku tak nak bising. Okay, memang betul pada ketika itu semua dalam rumah dekat studio itu ada urusan syuting ke apa kat luar. Memang tak ada di rumah. Memang tinggal 3 orang ni saja. Dalam keadaan tengah terbaring macam tu, aku memang jujur, okay, ni aku tak ingat mungkin korang boleh dapat information ni daripada Ika dengan Kek Nan punya. I'm not sure siapa yang sampai dulu. Siapa sampai dulu kat aku? Ika. So Ika sampai dulu kat aku. Yang aku ingat, this is pintu, aku macam ni, aku jatuh belah sini. So Ika belah belakang aku, something like that. Is it? Ke belah sini aku jatuh? Belah sini ke? Memang belah pintu kan? So ya, betul. Okay. So aku dapat rasa macam Ika tepuk belakang aku semua. Masa tu lah baru Kek Nan datang kat aku. Ki, kenapa ni Ki? Dia lambat sikit nak jatuh, dia punya ego dia nak sedar tu. Dah slowly baru dia macam bantu aku. So dalam keadaan yang sangat teruk macam tu, aku macam, kenapa ni? Aku sampai macam tu. Tanda-tanda kadang-kadang benda kat aku ni nak munculkan diri adalah ni. Aku ni selalu bunyi. Aku yang itu. Itulah bunyi sampai jantung bergerak lah. Tapi masa aku macam, kenapa ni? Aku dah tak nak tambah keadaan. So aku macam degil. Aku nak bangun terus je, tapi tak boleh. So macam aku macam, kenapa ni? Kenapa ni? Masa tu aku dah fikir dah, Kek Nan ni aku rasa dia bebay kat kot. Dia nak keluar juga kot kan. Tapi no, she was there. Mungkin masa tu Allah nak tunjuk bahawa memang kita orang 3 orang ni gaduh lah macam mana. Masing-masing ada beban, masing-masing ada kepala angin, masing-masing ada baran masing-masing. Tapi in terms of if we need help, aku tak boleh nafikan diorang lah ada. Itu satu benda yang Allah tunjuk pada aku. Dan masa tu kejadian yang first aku rasa benda ni dah tak malu nak tunjukkan diri dia. Kalau korang nak aku cerita apa sebenarnya benda kat aku ni lebih details dalam konten yang lain, sila komen dekat bawah. Tapi sambil aku cerita ni, mungkin korang dapat clue lah apa benda-benda yang sebenarnya ada dekat aku ni.
yang sebenarnya ada dengan aku semenjak aku kecil. Basically, dia adalah something yang taksub aku. Okey, siapa yang pernah faham jin berkenan, jin betina kenan dengan yang lelaki, jin jantan berkenan dengan... Okay. Tak suka aku cerita pasal aku. Tak siapa nak cerita pasal kau pun. Kek Nan dah bersuara dah. Atau jin jantan yang berkenan dengan Auzubillah. Bismillah. Dia tumpang badan Kek Nan. Kenapa aku datang? Sebab dia cerita pasal kau. Tumpang kejap je. Okey. Okey. Aku dah tak kisah pasal benda ni. Okey. Sedang aku tengah bercerita ni guys. Tak apa, tak marah. Jalan sikit, jalan sikit. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwa wa atubu ilaihi. Astaghfirullah. Kau tak ajak aku cerita lah. Allahumma salli ala Ya, aku cerita tu Keluar. Kanan. Cuba balik. Ni aku ajar kau apa mental kau yang kuat, tak payah. Tu. Datang balik. Okey. InsyaAllah. Tak baik aku cerita. Sekejap. Dekat belah kanan kau ke? Tak, belah kiri. Kan? Buruk muka kau. Aku nak bagi tahu korang, whatever dengan aku tu sebenarnya memang daripada aku kecil. Okey, macam aku cakap tadi, kita bawa balik siapa yang faham tentang jin jantan berkenan dengan perempuan, jin betina berkenan dengan lelaki. Whatever it is, kita patah balik pada hari yang aku jatuh rembah tu. Masa aku rebah tu, aku boleh sampai tahap ini ke aku yang bercakap ke benda lain yang bercakap, but I cannot control mulut aku. So anything, my bad thoughts yang selama ni berbisik kuat, bercakap, dia tak stop, dia bercakap. So aku rasa itu adalah aku. Dalam masa yang sama juga, ada benda-benda yang macam aku pun tak pasti, ya ke aku yang bercakap? Kenapa aku nak cakap benda yang aku tak pasti? Antara yang aku cakap masa tu, aku ni dah lama dah buat kerja. Okay, ni aku ingat yang aku boleh ingat. So maksudnya guys, walaupun dalam keadaan macam tu, aku sedar, but I cannot stop my mouth. Aku cuma tutup mulut aku. Ika pada ketika itu dah aku terdengar dah si kena cakap, Ika, astagfirullahalazim, Ika, ya Allah, muntah darah pula dah. Aku dah rasa macam shit, aku tak boleh biarkan benda ni berlarutan, diserasukkan ke apa benda yang mengamuk ni. Kesian kat member aku. Dan ada 2 orang perempuan je. Selalunya kalau apa-apa masalah, orang lelaki lah yang kena jaga, walaupun 2 orang perempuan ke apa kan. Ini 2 orang perempuan dalam keadaan ada masalah sebabkan aku kan. So aku rasa macam teruk sangat pada ketika itu. Aku cuba bangun. Sampai aku cakap, kenapa tak boleh bangun ni? Kenapa tak boleh bangun? Akhirnya last resort, si Kek Nan pun telefon lah, bervisi dengan seorang perawat ni. Kalau korang pernah tengok satu konten aku ni, Kek Nan judge dirasuk, ingat tak ada VC yang dia kata mati budak ni aku kerjakan dia. This is the same person, the same perawat. Bila on saja, aku kenal perawat tu. Habis macam sakit tu, macam orang pukul aku. Kau okey tak, Ika? Sakit tu macam orang pukul aku belah sini. Belah sini. Sakit gila. Tu lah. Okey, tak apa, aku sambung je cerita. Bila aku nampak saja si Hanan menggunakan phone aku untuk rakam buat segoyangan aku sebagai simpan untuk bukti-bukti bahawa this is not a joke. Phone dia gunakan untuk VC dengan perawat tu, dan phone Ika dia guna untuk try to contact mana-mana budak studi yang boleh datang pada ketika itu sebab it's emergency already. Okay, walaupun sedikit terkilan lah, salah seorang mengatakan bahawa it's a fake blood muntah yang pakai sirap. Aku pun tak faham lah kenapa kata, sebab kita nak buat konten.
how stupid it was, aku pun tak tahu. Tapi tak apalah, orang takkan percaya. Ramai yang mengatakan bahawa itu adalah tipu. Tu je aku boleh cakap lah. Aku sikit pun tak ambil gambar, tapi apa yang kita orang ada bukti ni, aku screenshot masa tu tengah busy dengan my auntie. Takkan aku nak tipu my auntie. Fake pula auntie je tengok dia muntah darah, takkan lah macam tu kan. So nasib lah aku ada satu bukti kesimpulan. So kalau kau tak diuji dengan ujian macam tu, macam Ika kena, Kek Nan kena, saya, atau sebenarnya kebanyakan horror storyteller, kenapa kat YouTube ni kami cerita horror storyteller as a horror, kenapa kita jadi horror storyteller? Percaya tak? Most of us boleh ada triggered this kind of minat kerana there's something with us, gangguan yang akan sama pattern. So korang jangan simpi-simpi sesuka hati korang nak judge orang tau. Bila BC tu berlaku, aku terus pandang, aku menangis. Sebab aku nak minta tolong. Cakap, tolonglah aunty. Saya tu, sakit aunty. Saya cakap, sakit. Ya Allah, Syakir kenapa ni, apa semua kan. It was macam, ya Allah sampai macam ni budak ni kena. Ya Allah macam mana ni. Balik sini. Balik ke rumah Umi, balik ke rumah aunty ni. Jom kita tengok macam mana nak boleh buat. Syakir boleh bangun lah aunty. Dia cakap, benda tu suruh Syakir cederakan Hanan. Syakir tak nak ikut cakap dia. Dia nampak, boleh tahu. So bila baca, guys, aku tak nak jenis yang tak suka layan tau. Tak suka layan benda-benda ni. So aku pandang je mata perawat tu supaya just do whatever you need to do. I want the help and I don't want this thing. Sedang aku pandang tiba-tiba aku macam maksudnya sampai tu aku angguk. Aku kenal kau, tapi aku tak tahu. This is very weird feeling ah. That's the first time aku kena sampai level yang macam tu. Ketawa, ha. Aku mula memperlekehkan semua benda. Tapi aku kerap juga aku ingat aku buat macam ni. Astaghfirullahalazim, apa ni? Aku kerap macam apa benda ni? Segelak. Aku dah lama dah buat kerja ni. Aku dah lama buat kerja ni. Sakit. So Alhamdulillah, insya-Allah benda yang daripada kawasan ni dia tak ada dekat kita pun. Sebenarnya benda yang ada dalam kita, yang degil ni, dia macam bangga. Dia dah buat kerja. I'm not sure lah apa kerja yang dia dah buat, tapi it gave me clue lah. Ada muka member aku yang aku terperasan, Raja Fikri, Fahmi. Ni yang lelaki yang memang kawan baik rapat dengan aku, yang pernah aku keluarkan kata-kata yang memang menyakitkan hati orang. So yang termasuk disebut nama-nama ex aku. So maksudnya sepanjang kami bercinta, sepanjang kami macam, yes, aku ni bukan jenis yang nak pakai buang perempuan, nak main-mainkan perempuan, tidak. Bila aku cakap I love you, aku memang nak menikahi seorang wanita. So whenever we talk about nikah, aku even dah plan kerana package kahwin dan sebagainya. Something bad will happen. So dia sebut nama perempuan ni satu persatu. Nan sambung nama-nama perempuan ni. Dalam setengah aku sebut. Aku rasa aku baru nak sebut seorang dua je kot. Nan sambung kan. Sebab Nan tahu aku pernah cerita masalah-masalah aku kat dia. Lepas tu dia gelak. Kau tahu. Lepas tu dia kata kawan dia semua tak nak kawan dengan dia dah. Itu. So maksudnya every time I have a good bond with whatever circle yang aku ada. Daripada ni kalau kokok lah member aku tengah tengok kan, this is what happens sebenarnya. So ada something yang kurang senang bila aku ada. Sampai di rumah perawat, malam tu kita orang sambung rawatan. Dan orang yang pertama dirawat adalah aku, is it? Rawatan yang kami kena selalunya letak pen tau. Which is something yang dalam keadaan sedar Nan memang tak nak buat juga. So aku baru first time kena. Bila aku kena, aku gelak. Aku gelak sebab apa? Ni aku sakitnya rawatan ni, aku cakap kan. Terus aku pandang Nan, aku cakap kalau macam ni Nan lagi power. Sebab aku nak bagi semangat pada Hanan bahawa yang dia boleh buat. Dan dia kena lebih pada 2 kali 3 kali kena sebelum kena ni. So kena kat aku. Aku cakap, aunty sakit. Sakit kan?
Ni sakit. So aku memang keadaan sedar. Sakit ni benda ni. Ya Allah, sakit. Aku macam tu je lah. Aku nak ketawa sebab shit, selama ni aku bagi semangat pada Nan. Aku kena sini, aku sini macam macam ni nanti Hanan lagi power lah. Sakit. Tiba tak apa Syakir. Nanti cakap baring je. Kalau rasa nak baring, macam mana nak baring, nak relax ni. Cakap tak boleh relax, sakit ni. Lepas tu macam tapi bila aku tengok betul-betul aunty tu letak pen, dia tekan macam ni je. Takkanlah sakit gila macam rasa macam dipatahkan kau tahu tak? Macam letak lagi jarum ke pisau ke macam dah kot macam tu. Tapi macam Syakir relax ke. Aku psycho diri aku. Bukan kau yang sakit ni. Kalau sakit tu, lepas tu aunty ni cakap kalau sakit maksudnya adalah tu. So aku cakap bukanlah aku yang sakit, benda lain yang sakit. Sampai aku level frust, bila benda ni nak keluar? So bila dia tekan sakit. Bila aku keluar mata tu sebab tahan sakit. Sakit. Dia pap, dia tekan. Keluar suara lain situ. So aku dah lah pecah time tu. Sakit dah ni. Cakap aku dah kata kau ni daripada hari tu aku tengok kau hari ni. Asal kau nak ganggu budak-budak ni? Perawat cakap, asal nak ganggu budak-budak ni? Budak ni nak buat kerja, nak cari duit, nak cari rezeki. Kau suka kacau-kacau kau kacau dia. Aku cakap dah suruh kau keluar pada hari tu kan. Aku baring. Dan aku bangun tu aku ingat mata aku penuh dengan air mata. Aku ingat apa aku cakap. Aku boleh ingat tau. Excited pula aku cerita. So pada ketika aku cakap sini, tak, aku tak kacau budak ni. Aku tak kacau dia pun. Aku memang tak kacau. Tapi aku macam itulah baru. Kau baling batu ke baling slipper kepala kau. Ganggu betul lah diorang ni. Okay, saya sambung balik Dah, tak kacau tempat kau pun. Okay, kita orang buat cerita je. Okay. Korang tak suka apa yang ada dekat kita? Macam mana? Korang tak suka apa yang ada dekat kita? So, kenapa aku boleh ingat? Sebab inilah kali pertama aku tak perlu fikir. Dan aku boleh cakap. Dan aku macam 100% sure it's not me who's talking. Because sebabkan sakit tu menyebabkan aku bangun, aku bercakap terus. Tak, aku tak kacau budak ni. Sebab keadaan dah desperate. Memang aku tak kacau budak ni. Tak, sakit. Sampai aku tak tahu whether perawat tu buat dengan dia sampai sakit, sampai dia keluar ke, aku pun tak tahu. Lepas tu aku sendiri yang tekan. Daripada habis dia rawatan, aku sendiri tekan pen tu kan. Tak ada benda sumpah. Macam mana aku tengok Hanan, bila dia kena rawat pula, dia tapak kaki dia, dia tekan dengan pen. Aku sendiri ambil pen tu macam, tapi dia punya menjerit tajam seperti pisau. So macam aku pun rasa macam kena toreh padahal tak ada pun. Tekan cintu je. Tapi dia punya sakit, Masya Allah, Tuhan je saja yang tahu. Tapi itu sedikit sebanyak tentang kisah saya, Amirul Syakir, diganggu. And this is actually content cerita seram berantai kita orang. So korang pun datang daripada tadi siapa tadi? Ikali, masuk ke Kek Nan, now masuk ke saya. This is set kedua. If you guys like this kind of content Horror Gang, please komen di bawah. Support each other, support Kek Nan, support saya, support juga Ikali. That's all for me. Kalau korang nak lagi konten khas untuk aku cerita tentang diri aku punya sahaja, sila komen juga. Thank you so much Horror Gang. Assalamualaikum. Stay scared.